Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih saudara pengacara majelis, tuan-tuan hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, malam ini dan malam yang berbahagia ini dapat lagi kita bersama, diberi kesempatan, peluang dan ruang untuk bersama dalam seperbincangan satu tajuk yang akan saya utarakan kepada kita semua, yang membawa tajuk hidup bahagia. Semoga kita semua pada malam ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera dan bahagia adanya. Akan berbagai. Tuan-tuan sekalian, kebahagiaan hidup adalah satu matlamat dan menjadi idaman semua orang, dan itulah matlamat teragung dalam kehidupan ini, sehingga kan ada gelaran yang kita panggil yang berbahagia. Yang amat berbahagia kepada seseorang yang telah mencapai satu tahap kelasnya yang tersendiri. Tetapi tuan-tuan, tahukah, dapatkah kita jelaskan apakah itu bahagia? Kalau saya tanyakan kepada tuan-tuan pada malam ini, saya rasa ramai ahli. Setiap seorang akan memberi pelbagai jawapan atau ulasan tentang bahagia, dan di mana penilaian bahagia itu dan ukurannya. Dan kalaulah ada sesiapa pun yang dapat rasa ia bahagia, kebahagiaan ini bukanlah satu yang kekal, ia hanyalah berubah-ubah. Jadi tuan-tuan, pada malam ini untuk perbincangan tajuk ini, saya ingin mengandaikan kita semua ini telah memiliki satu kediaman yang hebat, satu kenderaan yang berjenama, dan sebuah keluarga yang telah lengkap untuk menjadikan kita rasa pada andaian kita itulah kebahagiaan. Kecuali segelintir daripada kita mungkin tidak mempunyai ini, tetapi itulah kita andaikan bahawa inilah keperluan kita di dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah cuba kita bayangkan alangkah bahagianya rumah kita yang kita kata hebat itu bebas daripada satu lingkungan jeriji yang menjadi penjara kepada rumah kita sendiri. Rumah yang mereka untuk rumah kita yang begitu cantik, tetapi terpaksa dijeriji dan memenjarakan kita di dalamnya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita takut rumah yang kita sayangi itu dicerobohi oleh penceroboh, sama ada waktu siang kita tak ada oleh pencuri, ataupun di malam hari. Walaupun telah dimangga dengan sekian itu, akan tiba pengunjung-pengunjung yang tidak diingini yang mengancam tidur kita. Begitu juga dengan kenderaan kita yang mungkin mahal tadi. Walaupun kita rasa bahagia dengan apa yang kita telah dapat, kenderaan yang membanggakan itu, tetapi tahukah tuan-tuan, semakin mahal kenderaan kita, semakin takut kita. Semakin takut kita mempunyai kenderaan, tambah lagi dalam kita memandu bersendirian di lebuh-lebuh raya, ataupun ketika kita nak berehat di tempat-tempat rehat dan merawat di lebuh raya. Kerana memang selalu ada ancaman dan kes-kes yang telah banyak dengan kes-kes rompak, samun dan diculik, sehingga kan bukan setakat kereta diculik, sehingga kan pakaian tak tinggal satu selai benang pun. Begitu juga bahagianya kalau kita mempunyai keluarga di mana setiap hari
selepas penat bekerja menjelang malam atau menjelang malam, kita telah bersiap sedia, semua anggota keluarga kita telah berkumpul dengan meramah mesra, isteri, anak-anak menunggu, mungkin kalau yang Islam, untuk solat berjemaah bersama-sama, dan selepas itu makan malam bersama-sama. Namun sayang buah kepayang, buah berangan, sayang buah kepayang diletak di laman bersama berangan. Sayang sungguh seribu sayang. Idaman hanya menjadi angan-angan. Kita tak pernah berjumpa dengan apa yang saya utarakan tadi. Rumah kita, mau tidak mau, dengan perbelanjaan yang agak ketara, kita terpaksa pasang jereji. Pasang jereji melingkungi pintu dan tingkap kita. Kerana apa? Kerana kita takut kepada penjara yang tidak dapat lari daripada keadaan kita. Begitu juga dengan kereta kita. Kita terpaksa berbelanja untuk alat-alat keselamatan. Tak cukup dengan kunci mangga, steering dan pintu. Kita kena pasang lagi penggerak untuk memberi amaran kalau kereta dicerobohi ataupun kalau hilang, kita boleh mencari lokasinya. Dan ini menjadi berapa peratus daripada harga kereta kita terpaksa dibuat. Alangkah kalaulah keadaan semua masyarakat tidak mempunyai jenayah kecurian, benda ini kita rasa tidak perlu dan kita boleh menyelamatkan kos yang tertentu. Begitu juga keluarga, walaupun kita berusaha, setiap ibu bapa mencuba sedaya upaya untuk menjadi ibu bapa dengan belajar ilmu-ilmu ibu bapaan, tetapi kita tidak mampu kerana setiap hari dengan kesibukan berkerjaya, suami berkerjaya, isteri pun tak kurang mau hebatnya. Maka masing-masing menjelang tengah malam, di time makan malam di rumah, anak-anak menunggu hampa kita tak tiba, sehingga kan rumah kita hanyalah menjadi suatu yang kita kata hebat tadi, hanyalah menjadi satu rumah tumpangan untuk tidur. Balik sekadar masa untuk tidur dan menunggu masa besok sebelum awal fajar telah keluar balik untuk bekerja-kerja dengan kedesakan kebendaan dan kerjaya. Jadi sedanglah tuan-tuan, ini bukanlah satu kebahagiaan, menilai kebahagiaan. Walau apapun kita miliki, harta benda bukanlah rasa bahagia. Kurangkan gerak, cuba tegak, berdiri tegak. Badan. Kurang ya. Dan cuba selitkan cerita personal. Harta benda bukanlah ukuran satu kebahagiaan. Begitu juga pangkat, malah pencapaian akademik kita. Kerana yang penting apa yang dibuahkan dalam kehidupan kita, apa yang kita dapat hasil dari anak-anak kita, sama ada terdidik dengan akhlak yang baik, yang patuh kepada ibu bapa dan hidup dalam kesolehan, maka itulah nilai yang sebenarnya. Dan rumah kita, harta kita, kita tidak payah risau kepada sebarang ancaman kecurian. Kerana kalaulah masyarakat ini terdidik dengan kehidupan amalan baik dari segi agamanya, dan kalau bukan Islam dengan moralnya, ataupun saya yakin setiap agama setiap agama pun mengajar kepada kebaikan, maka kita tidak risau kepada apa-apa kehilangan. Seperti contoh, kalau kita tengok di Mekah, bila saja laungan azan daripada masjid, setiap peniaga menutup dia punya barangan jualan dengan kain, semua tinggal pergi sembahyang terdedah begitu. Tak ada kehilangan apa-apa.
inilah menunjukkan nilai yang kita nak cari, nilai yang tidak takut. Begitu juga dengan keluarga. Walaupun kita berjaya dalam erti kata yang kita kata bahagia yang fata morgana tadi, yang sementara, fata morgana itu, tetapi anak-anaknya terbiar, anak-anak remaja. Kalau yang dah ada anak remaja, saya rasa anak telah mempunyai anak remaja, tapi alhamdulillah setakat ini saya rasa anak saya masih dalam kawalan dan berdoa seterusnya. Tapi kita tengok banyak dan kita mendapat tahu memang kes-kes benar yang selalu dicerita oleh pakar-pakar motivasi dan pendedahan, kisah benar. Anak-anak remaja mencari jalannya sendiri di luar dengan kawan-kawan, dengan gejala-gejala penyelewengan sosial. Maka oleh itu tuan-tuan, ubahlah penilaian. Mulailah daripada ini, kita sama-sama bermuhasabah untuk membentuk satu penilaian yang sebenar. Bukanlah menjadi ukuran itu kepada kebendaan, tetapi nilai akhlak, nilai agama dan nilai moral. Nilai moral. Maka kita akan membentuk individu daripada keluarga kita yang kita boleh mainkan, akan membentuk keluarga yang baik, individu yang baik, dan individu ini akan membentuk satu masyarakat yang baik dan amnya, satu negara yang kita impikan, negara baik yang bebas dari gejala jenayah, dan kita bebas daripada segala ketakutan dan kerisauan gejala. Maka mulai dari hari ini berubahlah kita semua supaya kita ini menjadi teladan dan guru kepada anak-anak yang akan datang. Kita yang hidup pada ini adalah kata pujangga, hanyalah dipinjamkan oleh generasi yang akan datang. Dan kalau kita ni sebagai peminjam, harap-harap apa yang kita nak pulang kepada peminjam yang akan datang, kalau tidak lebih pun biarlah sekurang-kurangnya sekadar yang telah dipinjamkan. Oleh itu, bersamalah memain peranan sama ada sebagai ibu bapa ataupun guru. Dan kalau guru itu, jangan sampai dikatakan guru mengajar muridnya kencing berdiri, saya takut muridnya kencing berlari. Dan kalau muridnya kencing yang berlari sekarang ini menjadi guru pada masa akan datang, akan menghasilkan murid yang akan datang itu kencing sambil menari. Assalamualaikum.